Ahli kumpulan 5 terdiri daripada Muhammad Izul, Muhammad Akil, Muhammad Syahmi, Muhammad Fatih, Rat Chow Chon, Nur Farhana dan Nur Aisyah. Bagi menjayakan sesi temu ramah bersama tokoh, kami telah berbincang dan membuat keputusan untuk memilih Dr. Muhammad Izzat Ibrahim sebagai tokoh pilihan. Kami juga berbincang untuk menetapkan tarikh yang sesuai dan telah mengadakan sesi temu ramah bersama tokoh di platform Microsoft Teams. Berikut adalah latar belakang tokoh. Nama beliau Dr. Muhammad Izzat Ibrahim, berumur 26 tahun, berasal dari Kunak, Sabah, Malaysia. Beliau memulakan pendidikan di Sekolah Menengah Sains Lahad Datu, seterusnya ke Kolej Matematikasi Labuan dan akhirnya mendapat sarjana muda sebanyak 2 kali. Beliau memulakan pekerjaan sebagai seorang pembantu kajian di Pusat Pakar Runding UKM dan kini bekerja sebagai seorang pensyarah psikologi dan kaunselor di American College. Assalamualaikum dan selamat malam kepada Dr. Izzat. Bermulanya kemerdekaan pada 1997, kita punya negara struggle kan. Negara kita bertungkus lumus untuk menyatu padukan rakyat yang berbilang bangsa dan agama. Dan kita sendiri tahu yang agama Islam itu sendiri merupakan agama persekutuan. Kebebasan beragama itu diamalkan di Malaysia walaupun kita meletakkan agama Islam itu sebagai agama persekutuan. Sebenarnya kebebasan beragama di Malaysia ni adalah salah satu contoh yang terbaik lah di dunia. Di Malaysia kita ada rukun negara. Raja-raja ni dia dah berfikiran jauh lah bagi memastikan orang Melayu ni dia mestilah beragama Islam. Jadi mereka meletakkan dalam perlembagaan bangsa Melayu dia kena beragama Islam. Orang sentiasa memperjuangkan kebebasan. Apakah maksud kebebasan? Sebab itu bila kita bercakap tentang kebebasan beragama ini, kita juga menghormati agama-agama lain. Agama ni sebenarnya dia mempengaruhi kita punya physiological dan juga psychological lah. Pegangan kita kepada agama itu akan mempengaruhi cara kita berfikir. Sebenarnya spiritual adalah salah satu keperluan yang wajib lah ada dalam diri kita kan. Kalau tak kita akan merasa kosong. Pengarah movie tersebut dia kena tahu macam mana budaya di Malaysia, betapa tahap sensitifnya rakyat Malaysia ni. Filem tersebut memaparkan tentang seorang yang beragama Islam cuba mendalami agama lain. Dalam kita punya peraturan kan hanya agama Islam sahaja yang boleh disebarkan secara terbuka. Itu termaktub dalam peraturan dan persekutuan. Pendapat saya tidak perlu ditayangkan untuk mengelakkan musibah lebih besar, sebab apa yang penting adalah kita saling bersatu padu, kita mengekalkan keharmonian. Hasil analisis temu bual bersama tokoh mendapati bahawa kebebasan beragama telah diamalkan di Malaysia sebelum mencapai kemerdekaan, misalnya bagi agama Islam, Hindu, Buddha dan Kristian. Selepas kemerdekaan, kerajaan telah melaksanakan pelbagai langkah untuk mengukuhkan perpaduan kaum di Malaysia dengan pelaksanaan rukun negara. Tokoh berpendapat bahawa Malaysia merupakan negara yang terbaik berkenaan kebebasan beragama kerana terdapatnya rukun negara. Rukun negara yang pertama iaitu kepercayaan kepada Tuhan telah diwujudkan bagi rakyat di Malaysia boleh mengamalkan kepercayaan dan agama masing-masing demi kesejahteraan dan keharmonian rakyat. Oleh sebab itu, masyarakat di Malaysia mudah untuk menerima kebebasan beragama seperti yang bertepatan dengan perkara 11 dalam Perlembagaan Persekutuan. Seterusnya, bagi analisis soalan temu bual yang kedua, Sultan dan Raja-Raja di Malaysia memiliki peranan penting dalam institusi monarki dan meletakkan Islam sebagai agama rasmi bagi bangsa Melayu dalam perlembagaan. Namun, Malaysia juga mengakui kebebasan beragama dan memperbolehkan rakyatnya menganut agama-agama lain selain agama Islam. Perbandingan dengan Indonesia memperlihatkan kepada kita akan perbezaan pendekatan terhadap identiti masyarakat dan agama antara kedua negara. Sementara Malaysia menekankan identiti Melayu dan Islam, Indonesia memiliki pendekatan yang lebih inklusif tanpa menetapkan agama tertentu untuk identiti nasionalnya. Hal ini kerana setiap negara memiliki konteks sejarah, budaya dan politik yang berbeza yang mempengaruhi pendekatan mereka terhadap identiti dan agama.
Melalui analisis pendapat tokoh bagi soalan 4, filem Mentega Terbang tidak seharusnya menjadi indikator sebagai sebuah bentuk kebebasan untuk beragama di Malaysia. Hal ini kerana mesej yang disampaikan melalui filem tersebut sangat bertentangan dengan apa yang diajarkan dalam agama Islam. Filem ini mengandungi babak seorang bapa yang berfikiran terbuka apabila tidak menghalang anaknya memilih agama, di mana perbuatan itu bertentangan dengan Islam. Serta banyak lagi isu sensitif yang terkandung dalam filem ini. Oleh sebab itu, filem Mentega Terbang jelas menunjukkan bahawa ia tidak layak untuk dijadikan indikator bentuk kebebasan beragama di Malaysia kerana filem ini menunjukkan mesej mempersendakan agama-agama yang ada di Malaysia dan seterusnya menyebabkan perselisihan faham antara kaum di Malaysia.